Apa khabar anak-anak murid? Hari ini kita berjumpa kembali untuk bahagian yang ketiga. Kertas peperiksaan percubaan SPM SMK Sri Bintang Selatan. Okey, mari kita mulakan. Let's start with question 11. Convert, tukarkan 54 degree 20 minutes to radian. 54 darjah 20 minit kepada radian. Maka di sini cikgu nak perkenalkan cara menggunakan grid lines untuk selesaikan soalan ini. So, laju yang pertama ditulis sebagai radian dan laju kedua sebagai radian. Laju pertama sudut degree, darjah, dan laju kedua radian. So, yang sedia diketahui adalah 180 darjah sama dengan 1 pi radian ataupun 3.142 nilai dia. Baik, ini perlu diketahui. Dan soalan dia ini sudut. Unit dia sudut, maka nilai itu diletak di laju sudut. Dan soalan dia menghendakkan sudut ini dinyatakan ataupun ditukarkan ke dalam bentuk radian. So, apa yang berlaku di sini, anak murid, kerana dia adalah nisbah, so cikgu gunakan teknik sebegini. Okay. 180 darjah kepada 54 darjah 20 minit, dia mesti sama dengan 3.142 kepada X. So, seterusnya cikgu akan keluarkan nilai itu dan tulis sebagai jalan kerja. So, 180 darjah 180 darjah bahagi dengan 54 darjah 20 minit sama dengan 3.142 bahagi dengan X. Kalau yang 42 ni bolehlah dia dalam radian lah. Okay. So, langkah selesai penyelesaian kita darab silang. Maka dengan itu X sama dengan 3.142 darab dengan 54 darjah 20 minit bahagi dengan 180 darjah. So, sekarang anak murid boleh keluarkan kalkulator dan buat pendarapan. 3.142 darab 54 darjah 20 minit dan bahagi dengan 180 darjah. Anak murid akan dapat jawapan sebagai 0.9484185 dan ada lagi nilai dia. Kita nakkan dia dalam 4 angka berarti. Ingat, dalam matematik tambahan, jawapan semestinya kalau tak ada arahan mesti dinyatakan dalam 4 angka bererti. Maka jawapan akan menjadi 0.948. Sebelum anak murid nyatakan 4, lihatkan nilai selepas 4. Okay, kalau dia dah melebihi 5, maka kita bundarkan. Kalau tidak, kita kekalkan dia sebagai 4. Maka inilah jawapan kepada 54 darjah 20 minit. Okay, sama dengan 0.9484 radian. Okay, itu untuk bahagian A. 2 markah, nampak? 2 markah means that bahagian A 1 markah, bahagian B 1 markah. Maka di sini anak murid dah perolehi 1 markah di sini. Okay, mari kita teruskan pergi ke bahagian B. Bahagian B sebaliknya. So, masih lagi cikgu kekal guna jadual berpetak. Okay, jadual berpetak sudut dan ini adalah radian. Okay. Dan diketahui 180 darjah sama dengan 3.142 radian dan yang diberi adalah kos 4.06 radian. Mana radian? Radian di sini. Maka 4.06 akan duduk di laju kedua. Dan soalan dia, apakah 4.06 radian ini dalam sudut? Maka
yang sebelah kiri ini kita nyatakan dia sebagai X yang kita nak tukar. Okay. So, seterusnya seperti yang telah cikgu maklumkan di bahagian A, maka saya akan gunakan bandingan. Okay, 180 darjah bahagi dengan X darjah, sepatutnya ada darjah di sini. X darjah. Okay. Dan dia mesti sama dengan 3.412 radian bahagi dengan 4.06 ataupun 4.06 radian. Maka sekarang kita teruskan jalan kerja kita. 180 darjah kepada X darjah sama dengan 3.142 radian kepada 4.06 radian. Sekali lagi nak selesaikan? Ya. Masih lagi darab silang. Okey, seterusnya anak murid akan dapati dia ada X sama dengan 180 darjah darab dengan 4.06 radian bahagi dengan 3.142 radian. Maka sekarang keluarkan kalkulator. 4.06 180 darjah darab dengan 4.06 bahagi dengan 3.142. Okey, apakah jawapan anak murid? Ya, jawapan anak murid adalah 232.59 darjah. Tapi adakah itu jawapan akhir? Patah balik kepada soalan. Soalan menghendakkan dia dalam degree and minutes, darjah dan minit. Maka anak murid perlu tukarkan sudut ini kepada darjah dan minit dengan menekan ke kunci dekat kalkulator. Maka seterusnya anak murid akan perolehi dia sebagai 232 darjah 35 minit dan 26.5. Okey. So anak murid beri perhatian di sini ya. Selepas minit ini nilai di sini. Kalau nilai di sini kurang daripada 30, maka kita kekalkan jawapan ini. Kalau nilai di sini, dia lebih daripada 30, maka 35 perlu ditambah 1. Yang kita perlu lakukan pembundaran. Maka di sini apakah jawapan akhirnya? Apakah jawapan akhir anak murid? Bila anak murid tengokkan bacaan dekat kalkulator ataupun dekat skrin, ya, bagus. Jawapan akhir anak murid should be, dia akan menjadi apa? Should be 232 darjah 35 minit. Very good. So di sini apa berlaku? You are awarded 1 markah di sini. Boleh? Okey, bagus. Mari kita teruskan lagi ke soalan 12. Okay, right. We continue to question 12. Diagram 12 shows a circle with center O. Refer to the diagram. Okay, as you read, you refer to the diagram. The length of the major arc PQ, major arc, the keyword is here, major arc, PQ is B. So this is B. Okay, identify this one, this is B. And the angle of the minor sector is minor sector POQ is 65. So this minor sector, this is minor sector, this is minor sector. Okay, and the angle is 65 degree. Right. Using pi, okay, highlight this one, using pi as 3.142 and write in terms of B. Jawapan dia, jawapan akhir anda mesti dalam ini. In terms of B. Okay, in terms of B. Okay, untuk bahagian A, the length of the radius of the circle. Okay, they want you to find this one, the length of the radius. And B, the area of the major sector, area ini. Ini adalah bahagian B, the area of this, the major sector bahagian ini. So now selepas dibaca, dah faham. At least kita go through one round for our BM version.
Rajah 12 menunjukkan bulatan berpusat O. Panjang PQ adalah B cm dan sudut sektor minor. Okay, sudut sektor minor ni keyword sudut sektor minor. So, the angle of minor sector. POQ seperti yang cikgu labelkan kat sini 65 degree ialah 65 darjah. Dengan menggunakan pi sebagai 3.142 dan ungkapkan dalam sebutan B. Jawapan akhir anda mesti dalam sebutan B. Cari panjang jejari dan juga luas sektor major seperti yang telah cikgu lorikkan. Boleh? Mari kita teruskan untuk penyelesaian. Kita mulakan dengan bahagian A. We start with part A. So part A says that the length of the radius. Okay, panjang jejari yang ini. So tadi sudut ini diberi sebagai 65 darjah. Okay, and the arc length here, the major arc length here is B. So anak murid kena recall balik arc length untuk topik ini. Topik apa? Circular measure, sukatan membulat yang melibatkan S dengan A. Formula S sama dengan R theta dalam sebutan radian. Okay, ataupun S sama dengan J theta kalau dalam bahasa Melayu. Okay, yang kedua A, area. Okay, area ataupun luas sama dengan 1/2 R squared theta ataupun dia dalam 1/2 J kuasa 2 theta. Formula yang sama tetapi R dan J yang berbeza. Satu dalam English radius dan satu dalam BM jejari. So kita pergi ke bahagian pertama dahulu, iaitu yang melibatkan formula untuk radius. Formula untuk panjang lengkuk. Okay, because ini yang diberi panjang lengkuk dekat sini. Ya, baca balik soalan dia. Panjang PQ ini ada panjang lengkuk B. So seterusnya kita pergi ke jalan kerja kita. S untuk bahagian A, bahagian A yang ini untuk bahagian A ataupun cikgu tulis di sini lah. Untuk bahagian A, okay, S sama dengan R theta. S adalah dalam sebutan B, R kekalkan dia sebagai R kalau anak murid guna JJ lah. Theta tu berapa? Anak murid kena kenal pasti theta. Now the problem is bagaimana anak murid nak dapat theta ini. Satu bulatan adalah 360 darjah. Okay. Take away the minor. Dah keluarkan sudut sektor minor, tolak 65 darjah. So yang tinggal adalah 295 darjah. So sekarang ingat lagi soalan yang 11, anak murid perlu ketahui cara untuk buat conversion. Okay, kalau anak murid tidak mau buat begitu, okay, ada satu cara lagi di mana 360 darjah adalah 2 pi. Okay, 2 pi dan anak murid boleh tukar 65 darjah ini ke dalam sebutan radian. Okay, dan tolak 65 darjah pun boleh. Dan anak murid akan dapat sudut dia dalam radian. Boleh tak? Boleh be okay, fine? Okay, tak apa. Nanti di sini cikgu tunjukkan. Ada banyak cara yang anak murid boleh ikut. Bergantung kepada mana satu yang anak murid nak guna. Okay. So sekarang apa yang perlu dibuat? Saya perlu dapat sudut theta itu. Sudut theta itu didapati secara macam mana? Okay. 295 darjah bahagi dengan 180 darjah darab dengan 3.142. Saya nak dapatkan dia dalam bacaan radian. 295 darjah, keluarkan kalkulator bahagi dengan 180 darjah darab dengan 3.142. Okay, anak murid akan dapat dia sebagai 5.1494 apabila telah dibundarkan radian. Okay, cikgu gunakan 4 tempat perpuluhan kerana ini bukan jawapan akhir, right? So dia adalah 5.1494 radian. So radian ini dalam radian. So now sekarang yang soalan dia hendakkan
cari panjang lengkuk iaitu panjang R, iaitu R anda ataupun J anda dalam sebutan B, Maka susun semula buat R ataupun J anda sebagai subjek. R sama dengan B bahagi 5.1494. Dan ini bukan jawapan akhir. Kenapa? Kerana dalam bentuk ini ada pecahan, ada perpuluhan. Maka how do you do? Bagaimana anak murid nak selesaikan? Senang sahaja. Anak murid keluarkan kalkulator. Anak murid gunalah, because B bahagi 5.1494 boleh ditulis sebagai ini. 1/5.1494 darab dengan B. Maka di sini anak murid buat apa? Keluarkan kalkulator dan tekan kalkulator 1 bahagi. Okey, 1 bahagi ataupun 1/5.1494. Okey, anak murid akan dapat dia dari sebagai, yang ini akan ditukar kepada jawapan 0.41997B. So, ingat lagi jawapan akhir kita 4 angka bererti. Maka jawapan akhir kita akan menjadi 0.1942 kerana ini dah melebihi 5 dan perlu dibundarkan. Okay, B. Dan jangan lupa B. Inilah sebutan R ataupun J dalam B. Ini kita dah jawab soalan dia. Boleh? Kita akan teruskan ke bahagian B. Bahagian B pula kata area of the major sector. Dia nak luas. Dia nak bahagian luas ini. Bahagian luas ini cikgu lorekkan yang ini. Bahagian luas ini. Okey, bahagian luas ini. So, apakah formula dia? Ya, kita panggil balik keluar formula ataupun rujuk dekat muka surat halaman depan. R squared theta. Okey, maka saya akan tuliskan dia sebagai A. Ini bahagian B A sama dengan 1/2. R tu berapa tadi? R itu dalam sebutan kita tadi dekat bahagian depan adalah 0.1942B. Right? Square. Yang ini square. Berhati-hati dengan ini. Kerana R square ini. Dan theta dia berapa tadi? Tadi apabila kita buat theta tadi, kita dapati dia adalah nilai kita ialah theta kita 5.149 cikgu ambil empat angka berarti. Okay, boleh juga kat sini 414. Okey, dan sekarang anak murid boleh tekan kalkulator. So, bila kalkulator ditekan, okey, 0.1942 kuasa 2 darab dengan 5.149. Okey, dan bahagi 2. Anak murid akan dapat jawapan 0.997 0937. Okey, dan jawapan akhir ingat, sentiasa ingat 4 angka bererti. Maka jawapan akhir anda akan menjadi A sama dengan 0.0979 kerana ini belum cukup 5 untuk dibundarkan. Maka kekal 9. So di sini anak murid dapat lagi 1 markah. Di sini 1 markah. Maka dah perolehi 2 markah. Boleh tak? Okay, very good. Kalau ada masalah, play back the video and try to understand from the working. Good. Okay, we continue to question 13. Mean for set of numbers is there's a set of number. What are the numbers here? So you pay attention and you tengok ini adalah set nombor. Ada berapa? 6, 2, 6, 2, 2, 10, X and Y. You have 8 numbers. So your N here is 8. Your N here is 8. You have 8 numbers. And the mean is 5. Read properly the mean. Mean is this sign. Mean is 5.
Right. Min bagi nombor-nombor. Min bagi nombor 6, 2, 6, 2, 2, 10, X, Y ialah 5. So bermaksud, you understand the statement. Okay. The mean is 5 for these 8 sets of number. Soalan dia, find the mode. Find the mode. Dia nak anda cari mode. Find the mode, cari mode bagi nombor-nombor, nombor-nombor. Okay, find the mode for the numbers when. Apabila ada dua syarat di sini. Kita kena ketahui. Dan markah ada 3. Bermaksud salah satu tu, anak murid kena tunjuk jalan kerja. Okay, bagaimana dia nak diselesaikan? Mari kita teruskan. Okay, untuk bahagian A, X sama dengan Y. So, kita berpandu pada ini kerana kita ada maklumat ini sahaja. So, min sama dengan total X bahagi dengan N ataupun jumlah data. So, min saya ataupun min yang diberi adalah 5. Okay, total data, anak murid tulislah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 2 tambah 10 tambah X tambah Y. Okay, bahagi dengan berapa? 8. So, akhir sekali anak murid peroleh X tambah Y. Selesaikan dengan darab silang. Okay, 60 tolak 20. 40 tolak 28. Kerana jumlah ini ada membawa 28. So, you will get it as 40 tolak 28. Anak murid akan dapat dia sebagai 12. Selesaikan bahagian ini. Okay, apabila kat sini syarat untuk bahagian pertama memberikan kita yang bahagian pertama, beri perhatian dekat sini. Bahagian pertama dia kata X sama dengan Y. So di sini kita dapati X tambah Y sama dengan 12. Kalau X sama dengan Y bermaksud X sama dengan Y sama dengan 6. How do you get? 12 tu dibahagi 2 sama rata. So X and Y is 6. Kalau data ini 6 telah menjadi, okay, data anda this is 6 and this is 6. So apakah mode anda ataupun mode bagi set data ini? Ya, betul. Mode bagi set data ini adalah 6. Kenapa 6? Kerana 6 dia wujud berapa kali? Tengokkan kat sini. 6 wujud berapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. So kekerapan 6 ada 4 kali. Okay, maka mode ialah 6. So di sini anak murid akan dapat markah. Markah yang akan diperolehi ialah apabila ini kelihatan. Okay, apabila anak murid selesaikan jalan kerja bahagian sini. Menurut konsep. Okay, so this one will be 1 mark. Dan ataupun yang inilah, ataupun yang ini. 1 markah. Dan satu jawapan lagi ialah 6. So di sini 1 markah. Boleh tak? Okey. Kalau ya, kita teruskan ke B. Dari bahagian jalan kerja A, kita dah dapati bahawa X tambah Y, okay, X tambah Y adalah sama dengan 12. Right. So sekarang untuk bahagian B yang ini, dia kata X tidak sama dengan Y. Anak murid kena menentukan mode, cari mode bagi set data ini. So bagaimana? Satu cara yang paling senang boleh anak murid kerjakan ialah 2 ini, lihatkan. Kalau nak cepatlah, lihatkan yang ini. Dia 2. Yang nombor yang ini, X dan Y ini, okay, cikgu bagi satu garis supaya anak murid boleh nampak dengan jelas. Okay, boleh nampak dengan jelas. Buat kolom. Nombor-nombor X dan Y ini yang boleh jumlahkan untuk menjadi 12 adalah 1 dengan 11, okay, 2 dengan 10, 3 dengan 9, 4 dengan 8, 5 dengan 7, 6 dengan 6. Ini tak masuk. Ini tidak boleh diguna pakai. Kerana apa? Kerana dia tidak menurut syarat. Syarat dia ialah X tidak sama dengan Y. Dan seterusnya, kita ada
6 tak boleh, 7 dengan, dia dah terguna yang besar. 7 dengan 5, 7 dengan 5, lepas tu 8 dengan 4, 9 dengan 3, dan 10 dengan 2, 11 dengan 1. Kita dah habis senaraikan. Dah habis senaraikan nilai-nilai yang mungkin di mana X tidak sama dengan Y. So, kerana 2 ini dah occupy 3 dekat sini. Kerana dalam set data sedia ada. Nilai 2 ini dia dah wujud 3 kali. Dia wujud 3 kali. Dia wujud 3 kali. Iaitu 2, 2, 2. So, yang lain tu dia cuma akan keluar satu-satu. Kecuali set data ini, dia akan menambah lebih 1, 2. Kecuali set data ini yang dia akan menambah 1, 2. Yang lain itu tidak akan menjadikan nilai lain wujud lebih banyak kali berbanding dengan 2. Maka untuk jawapan ini senang saja. Secara penakkulan, anak murid boleh dapati bahawa untuk mood menjawab bahagian B adalah 2. Boleh? Senang saja untuk soalan ini. So 3 markah, tadi dah 2 markah. So di sini 1 markah. Boleh? Okey. Sekarang kita sambung untuk ke soalan 14. Soalan 14. Table 14 shows the marks in 5 operational targeted incremental OTI additional mathematics tests obtained by two Form 5 Syukur students. Jadual 14 menunjukkan 5 markah ujian operational targeted incremental OTI bagi matematik tambahan yang diperolehi oleh 2 orang murid tingkatan 5 Syukur. Kita tengok data dia, kita tengok ini dia. Ada 2 murid di sini. Dan ini markah-markah ujian dia. Ini markah-markah ujian masing-masing. Bahagian A. Find the standard deviation marks of Shasha and Fatin. Ada 2 budak, Shasha dengan Fatin. Anda dikendaki mencari standard deviation ataupun sisian piawai. Maka di sini anak murid kena keluarkan formula lah sisian piawai. Sisian piawai simbol dia sigma sama dengan punca kuasa 2. Data di kuasa 2 jumlahkan dia bahagi dengan N, tolak dengan min kuasa 2. So di sini anak murid perlu tahu min. Langkah A, anak murid kena tentukan min dahulu untuk jawab. Untuk langkah kedua, untuk B, soalan B, determine whether Shasha or Fatin performs more consistent. Kena pasti markah yang paling konsisten antara Shasha dan Fatin. So anak murid perlu jawab bahagian A dahulu, baru boleh menjawab bahagian B. Kerana soalan bahagian B ada kaitan dengan bahagian A. Kita akan teruskan. Baiklah, kita mulakan dengan menulis formula ataupun rumus. Sisian piawai sama dengan punca kuasa 2 bagi setiap data kuasa 2 bagi dengan jumlah data dan tolak dengan min kuasa 2. So kita perlukan min. Min di sini untuk jalan kerja kita, anak murid boleh buat dalam 2 kolom lah, Shasha, SHA, and then di sini adalah kolom untuk Fatin. Untuk jumlah data bagi Shasha, anak murid buat apa? Anak murid akan gunakan 72 kuasa 2 tambah 54 kuasa 2 tambah 70 kuasa 2 tambah 80 kuasa 2 tambah 84 kuasa 2. Anak murid akan perolehi 26,456. Ini jumlah data dia yang apabila di kuasa 2 masing-masing. Jumlahkan dia. Dan apakah nilai min? Bagaimana nak perolehi min? Jangan lupa anak murid, untuk min, formula min adalah jumlah data bahagi dengan bilangan data.
So di sini anak murid perlu jumlahkan 72 tambah 54 tambah 70 tambah 80 tambah 84 bahagi dengan 5. So di sini anak murid akan dapat 72. Okay. Barulah kita teruskan jalan kerja kita, gantikan nilai yang telah diperolehi ke dalam formula 26,456 bahagi dengan 5 kerana ada 5 data sahaja, tolak dengan 72. Jangan lupa kuasa 2 kerana dalam rumus ada kuasa 2. So sekarang anak murid boleh tekan kalkulator dan kalkulator akan menunjukkan jawapan 10.35. Ingat jawapan akhir mesti berada dalam 4 angka bererti. So, mari kita teruskan dengan buat kiraan sisihan untuk Fatin. So, sama juga prosedur dia tetapi data yang berlainan. So, untuk Fatin, 65 kuasa 2 tambah 59 kuasa 2 tambah 75 kuasa 2 tambah 78 kuasa 2 tambah 83 kuasa 2. Okay, anak murid akan dapat 26,304. Okay, untuk min bagi data Fatin, okay, 65 tambah 59 tambah 75 tambah 78 tambah 83 bahagi 5. Ya, anak murid akan dapat ya sebagai 72 juga. So, teruskan lagi jalan kerja untuk menentukan sisihan piawai. So, sisihan piawai dia akan ditulis sebagai sisihan piawai. Sisihan piawai sama dengan gantikan nombor tadi 26,304. 2,304 bahagi dengan 5 tolak 72. Jangan lupa kuasa 2. Dan anak murid boleh tekan kalkulator. Kalkulator memberi jawapan 8.764. Sekali lagi cikgu ingatkan jawapan mesti dalam 4 angka berarti. So di sini dah kita dapat kedua-dua jawapan. Markah macam mana? Bagi soalan ini 3 markah. So markah yang pertama diberi kepada sisihan piawai untuk Syasha dan yang kedua sisihan piawai bagi Fatin. Okay, kita teruskan ke bahagian B. Ingat sisihan piawai masing-masing Selepas itu, untuk bahagian B, determine whether Syasha or Fatin performs more consistent. Okay, kena pasti markah yang paling konsisten antara Syasha atau Fatin. Anak-anak murid kena pastikan bahawa anak murid faham. Lagi kecil sisihan piawai, okay, lagi kecil sisihan piawai ini. Sisihan piawai adalah simbol ini. Nilai ini lagi kecil. Dia lagi kecil, maka data lebih konsisten. Dia akan lebih konsisten. Maksudnya nilai dia lebih kecil lah. So tadi masa kita buat Syasha, untuk Syasha, sisihan piawai dia adalah 10.35. Manakala untuk Fatin, sisihan piawai dia adalah sisihan piawai bagi markah Fatin adalah 8.764. So kita bandingkan kedua-dua nombor ini, kita bandingkan. Nombor mana yang lebih kecil? Okay, nombor 8.76 ini lebih kecil. So nilai sisihan piawai ini kepunyaan siapa? Kepunyaan Fatin. Maka untuk menjawab soalan ini, ya bagus. Yang lebih markah yang lebih konsisten adalah Fatin. So di sini anak murid dapat 1 markah, iaitu 3 markah. Boleh? Senang kan? So ingat sahaja bahagian dia. Dan kita teruskan ke soalan 15. Okay, soalan 15. Given that y equals to 2x squared plus 3x minus 4. Diberi bahawa y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 4. Then bahagian A, cari nilai, find the value of dy dx when x equals to 3. Okay, anak murid kena cari dy dx apabila x sama dengan 3. Okay, dah faham, 2 markah. Di sini 2 markah. Bermaksud perlu tunjuk jalan kerja. B,
Find the value of X at the minimum point. Dia nak tahu nilai X pada minimum point. Ini anak murid kena faham apa kehendak soalan ini. Kita akan bincangkan apabila kita berada di sini nanti. So, mari kita mulakan kita punya penerangan. Okay, jalan kerja untuk bahagian A. Kita mulakan dengan jalan kerja bahagian A. Maka dah ada kata jalan kerja untuk kita. Kita nak cari dy dx. Maka kita mulakanlah dy dx. Apa dia dy dx? Dia pembezaan. Pembezaan ataupun differentiation. Differentiation, ingat, dia adalah untuk di mana power bagi x kita. Ya, kerana di sini dia merupakan x lah. So, power untuk x kita akan diturunkan. So, anak murid kena hafal formula ataupun petua dia. Ax kuasa n. So, dy dx kerana ini y. Ambil perhatian, this is y, this is x. So, ini dy dx. So, kuasa dia akan diturunkan. Di mana n ini akan dibawa turun. Okay, x ini kekal x. Dan n ini kuasa dia akan jadi tolak 1. Tolak 1. Ini yang dimasukkan. So, ini petua perlu anak murid hafal. So, di sini dan teruskan dengan cepat kerja anda kerana kita nak kejar masa untuk menjawab. So, 4x tambah 3. Itu sahaja. Tapi tak cukup lagi. Belum habis jawab kerana dia nakkan ini. Apabila x sama dengan 3. So, apabila x sama dengan 3, so when x is equals to 3, what do you do? Ya, bagus, ganti. Gantikan x dengan 3. Tambah dengan 3. So, 4 darab 3, 12. 12 tambah 3, ya betul, 15. So, this one anak murid dah jawab dy dx sama dengan 15. So, bagaimana permakahan dia? Okay, bagus sekali. Bila anda murid dah lakukan pembezaan dengan betul, dah dapat 1 markah. Okay, dan apabila anak murid gantikan nilai x untuk dapatkan jawapan dy dx ataupun nilai dy dx, 1 markah lagi. So, di sini 2 markah anak murid akan perolehi. Okay, so yang ini adalah bahagian pertama. Sekarang kita pergi ke B pula. B pula apa dia? Kita teruskan B. Find the value of x at the minimum point. Cari nilai x apabila bagi x pada titik minimum. So, kata kunci dia ini, minimum point pada titik minimum. Apa yang berlaku pada titik minimum? Jangan lupa, minimum point ini ataupun titik minimum, dia merupakan titik pusingan. Titik pusingan. Apabila dalam graf fungsi kita, di bahagian titik pusingan, kecerunan dia adalah sama dengan sifar. Maka di bahagian A kita telah melakukan dy dx. Dy dx sama dengan 4x tambah 3. Ini adalah fungsi kecerunan. Okay? Dan pada titik minimum ini ataupun minimum point ini, dy dx, okay, dy dx ini nilai dia kecerunan pada titik ini dikenal pasti sebagai dy dx sama dengan kosong. Okay, sama dengan sifar. Maka sekarang kita boleh gantikan dy dx ini dengan sifar. So, sifar sama dengan 4x tambah 3. So, nilai x sama susun semula. Algoritma biasa. So, negatif 3/4. So, itulah jawapan anak murid. Okay, so jalan kerja markah diperolehi kat mana? Markah diberi di bahagian sini. Di bahagian sini, di mana anak murid diuji. Adakah anak murid memahami soalan ini? Memahami soalan ini at the minimum, pada titik minimum, at the minimum point. Ini rujuk pada sini, you get 1 mark here. Dan akhir sekali jawapan dengan jalan kerja yang betul, jawapan betul, 2 markah. That's how you get your 2 marks. Boleh? Okay. So, sekali lagi, kita dah habis bincang 5 soalan. So, masa pun dah lepas setengah jam. Sekarang 39 minit. So, kita akan bersambung ke bahagian 4 nanti. So, setakat ini, I shall see you in bahagian 4. Okay, setakat ini sahaja. Bye.